Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Saudara-saudara, masih ramai yang bercakap tentang titah adendum ataupun tambahan. Titah yang menyebut Najib boleh menghabiskan baki hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Dengan kata lain, Najib akan keluar penjara kajang. Nah, pengesahan berkaitan dengan perkara ini. Setakat ini saksi yang tampil yaitu Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri sendiri, yang telah membuat kenyataan berkaitan dengan titah ini, yang mengesahkan perkara ini. Pada akhirnya Anwar Ibrahim juga telah membuat kenyataan enggan terlibat. Tetapi kita melihat di dalam artikel sebelum ini daripada PH Online yang berkata keputusan titah adendum mesti diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Walhal seperti yang kita tahu, di dalam keputusan lembaga pengampunan sebelum ini yang kita dapat lihat hanya isi utamanya, yaitu maksud saya yang menjadi perhatian ramai, yaitu keputusan pemenjaraan Najib dikurangkan kepada 6 tahun dan juga denda RM 210 juta kepada RM 50 juta. Berkaitan dengan titah adendum, kita tidak mendengar itu, tapi pada akhirnya baru-baru ini saja timbul ada konon titah yang menyebut Najib boleh menghabiskan baki hukuman penjaranya di rumah. Nah, saudara-saudara, menerusi artikel daripada BH Online, sebarang keputusan berhubung titah adendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak mesti diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, adakah keputusan mesyuarat lembaga pengampunan yang melibatkan yang di Pertuan Agong 16 sebelum ini, adakah menyebut berkaitan titah adendum ini? Nah, itu menjadi persoalannya. Tapi ini komen Anwar yang kita nantikan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan berkenaan biarpun ditoma dan dilempar dengan pelbagai kritikan. Kononnya tidak berbuat apa-apa. Saya sebutkan, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang Agong. Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan Peguam Negara dan maklumat dari Sultan dan Agong. Itu sebaiknya. Wow. Anwar Ibrahim sudah membuat pengumuman, sudah membuat pendedahan bahwa menurut PMX saya sebutkan ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang Agong. Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan Peguam Negara dan maklumat dari Sultan dan Agong. Itu sebaiknya menurut PMX. Kita tak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat hakim, tapi cara kita lakukan itu yang tidak disenangi sesetengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya. Di dalam perkongsian yang saya lihat daripada wartawan rasmi laman Reformasi yang bertajuk PMX tegaskan titah adendum tidak sah sebab tak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Meneliti kenyataan PMX sebagaimana dilaporkan berita harian, apa yang dapat disimpulkan ialah sebarang keputusan mengenai titah adendum oleh Agong ke-16 berhubung tahanan rumah kepada Najib Razak hanya dianggap sah jika ia diputuskan oleh mesyuarat lembaga pengampunan. Berikut adalah kenyataan PMX berkaitan titah adendum itu seperti mana dilaporkan oleh berita harian. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati,
Mungkin titah itu memang ada, mungkin saja pendapat saya, tetapi tidak diputuskan di dalam lembaga pengampunan baru-baru ini, yang dimana keputusan daripada lembaga pengampunan yang kita tahu hanyalah hukuman penjara Najib 12 tahun diturunkan ke 6 tahun dan hukuman denda RM 210 juta kepada RM 50 juta. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekiranya Anda mempunyai pendapat ataupun komen tentang ini, Anda boleh komen di bawah dan teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Berkaitan dengan satu perkara ataupun satu isu yang menjadi perhatian ramai orang, terutamanya netizen di Malaysia, berkaitan dengan titah adendum. Baru-baru ini kita mendengar Presiden UMNO tampil menjadi saksi, dan kenyataan daripada timbalan Perdana Menteri itu juga telah diresponi oleh Tengku Zafrul. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan Tengku Zafrul hari ini pada 22 April, Zafrul mohon kebenaran, failkan affidavit, betulkan fakta affidavit Zahid. Tengku Zafrul Abdul Aziz hari ini menulis surat kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memohon kebenaran untuk memfailkan affidavit yang dikaitkan dengan tindakan undang-undang tahanan rumah bekas Perdana Menteri Najib Razak, Peguam Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri daripada firma Guaman, Cecil Abraham and Partners, itu menghantar surat berkenaan kepada Mahkamah Hakim Sivil Amarjit Singh hari ini. Minggu lalu, Tengku Zafrul mendakwa terdapat kesilapan fakta dalam affidavit timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang menyokong usaha Najib supaya baki hukuman penjara yang dijatuhkan digantikan dengan tahanan rumah. Menurut surat itu, Peguam Tengku Zafrul berkata bahawa mereka mempunyai arahan untuk memfailkan affidavit tersebut bagi menangani secara khusus perenggan 6 affidavit Zahid kerana ketidaktepatan fakta yang dikatakan perlu diperbetulkan. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, saya ingin memberikan pandangan ataupun respon juga berkaitan dengan perkara yang amat panas ini. Ketidaktepatan fakta yang dikatakan perlu diperbetulkan. Nah, mana satu fakta yang tidak tepat? Persoalannya mana satu? Adakah berkaitan dengan titah adendum ini, yaitu Najib dibenarkan untuk ditahan di rumah, ataupun terdapat fakta di dalam kenyataan Zahid ini yang lain yang perlu diperbetulkan? Untuk rekod, kami selanjutnya diarahkan oleh anak guam kami untuk menyatakan bahawa anak guam kami tidak mengambil sebarang pendirian mengenai merit, mengenai pertikaian antara pihak-pihak bertelaga. Anak guam kami hanya ingin memastikan bahawa fakta-fakta diletakkan dengan tepat di depan mahkamah yang mulia ini secara berkecuali, kata peguam itu. Ketika dihubungi Malaysia Kini, seorang anggota peguam Najib mengesahkan bahawa mereka telah diserahkan salinan surat berkenaan. Saudara-saudara, teruskan saja bersama di dalam channel ini untuk perkembangan seterusnya berkaitan dengan isu ini. Sekian saja, terima kasih.